Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi yang mulia ini kita dapat sekali lagi dalam program This Time at UMK. InsyaAllah sambungan pada kali ini saya akan membaca perkongsian hadis yang ke-50. Kita masih lagi berada dalam tajuk bab beriman kepada adanya malaikat. Di antara malaikat juga ada yang ditugaskan melaknat sesiapa yang mencaci sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain. An Uwaim bin Sa'idata radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah akhtarani wa akhtara li ashabi faja'ala li minhum wuzara'a wa asharan wa ansara faman sabbahum fa'alaihi la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in la yaqbalullahu minhu sarfan wala adla. Hadis riwayat At-Tabrani. Diberi makna daripada Uwaim bin Sa'idah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia cerita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah akhtarani wa takhrali ashabi. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah memilihku dan memilih untukku beberapa sahabat. Wa ja'ala li minhum wuzara'a wa asharan wa ansaran faman sabbahum fa alaihi la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in. Allah telah memilih untukku beberapa sahabat serta ia jadikan di antara mereka itu, yakni sahabatku, menteri-menteriku. Ada yang dijadikan mertua dan menantuku, juga penolong-penolongku. Oleh sebab itu, sesiapa yang memburuk-buruk dan mencaci mereka, yakni memburuk-buruk dan mencaci para sahabat, maka tertimpalah di atasnya laknat Allah Subhanahu wa taala dan malaikat, laknatullahi wal malaikati wan nasi ajma'in, dan malaikat serta manusia seluruhnya tidak akan menerima la yaqbalullahu minhu sarfan wala adla, tidak akan menerima daripadanya sebarang ibadat dan juga sebarang tebusannya. Inilah yang dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hadis yang ke-50 ini, agar kita ditegah daripada mencaci dan mencerca para sahabat junjungan besar Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana apa yang dinyatakan oleh
junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka ini adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala, kerana ada di kalangan mereka ini telah aku lantik menjadi menteri-menteriku. Ini kelebihan para sahabat junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita tidak boleh semena-menanya mencerca atau mencaci para sahabat, dan di antaranya ada yang menjadi penolong kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti kita lihat peristiwa junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berhijrah. Bahawasanya Sayyidina Abu Bakar sentiasa bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjadi pendamping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita tidak boleh mencerca para sahabat, kerana mereka akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang mencerca akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini disebut dalam hadis yang ke-50 ini. Bukan setakat malaikat melaknat dah, wan nasi ajma'in, tetapi manusia juga dah akan mencerca kita dah. Allah tidak akan menerima daripadanya orang yang mencerca para sahabat ini sebarang ibadah dan juga sebarang tebusannya. Apa yang dia lakukan tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi elakkan diri kita dari mencerca para sahabat junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang ke-51, qala an Anas radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah akhtarani wa akhtara li ashabi wa ashari wa sayati qaumun yasubbunahum wa yubghidunahum fala tujalisuhum wala tusyaribuhum wala tuakhiluhum wala tunakihuhum. Hadis yang ke-51 diceritakan, hadis ini diriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sabdanya sesungguhnya innallaha akhtarani wa akhtara li ashabi wa ashari wa sayati qaumun yasubbunahum wa yubghidunahum fala tujalisuhum wa la tusyaribuhum wa la tuakiluhum wa la tunakihuhum. Betapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencegah kita berkawan dengan orang yang mencerca para sahabat. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memilih, Allah Ta'ala telah memilih junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sebagai utusan Allah, sebagai Rasul, untuk membawa manusia daripada kebatilan kepada ke arah kebenaran. Minaz zulumati ilan nur. Ini dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya aku telah memilihku. Sesungguhnya Allah telah memilihku dan memilih untukku beberapa sahabat. Nabi sallallahu alaihi wasallam nyatakan dalam hadis ini, dan mertua serta menantu-menantu, dan di kalangan para sahabat itu ada yang menjadi mertua-mertua dan menantu-menantu. Dan ingatlah, akan datang suatu masa nanti akan puak yang mencaci dan membenci mereka itu. Maka jelaslah sekarang tu ada orang yang mencerca para sahabat. Kerana ini telah dinyatakan dulu daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu masa nanti tidak mustahil ada orang yang mencerca para sahabat. Puak yang mencaci dan membenci mereka. Maka janganlah kamu bersekedudukan. Jangan kamu duduk dengan mereka yang membenci para sahabat. Jangan kamu bersama mereka yang mencela para sahabat. Dan janganlah kamu bersekedudukan, dia kata. Fala tujalisuhum. Dan janganlah kamu
bersekedudukan dengan mereka itu. Wala tusyaribuhum, jangan kamu minum bersama mereka. Jangan kamu seminum dengan mereka ini, kerana mereka ini adalah pendusta yang mencecah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala tuakhiluhum, mereka yang mencecah sahabat ni, kita tidak boleh duduk makan sekali. Wala tuakhiluhum wala tunaqihuhum, dan jangan kamu semena-mena makan, dan jangan kamu semena-mena minum bersama mereka, dan jangan kamu bersenda-senda dengan mereka, berkahwin dengan mereka. Wala tunakihuhum, jangan kamu bernikah dengan mereka yang mencela para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muslimi yang dirahmati Allah, para penonton, para pendengar, sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah beroleh kelebihan yang tidak mungkin diperolehi oleh orang-orang lain. Mereka hidup sezaman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berhimpun dalam berbagai-bagai majlis dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amat berbeza sekali dengan kita hari ini. Kita tak dapat bersama junjungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apatah lagi kita bersekedudukan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam satu majlis. Ini kelebihan para sahabat. Kita ni dalam majlis ilmu pun kita tak berapa nak hadir. Di masjid pun tak berapa nak hadir. Bersama ulama pun kita tak berapa nak hadir. Inilah bezanya kita berbanding para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka ni dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka ini diberi kelebihan masing-masing. Ada di kalangan mereka menjadi pemimpin, menjadi khalifah. Tapi kita ni siapa untuk kita menghina para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sebab itulah melalui hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyeru kepada kita, melarang kepada kita supaya tidak mendekati mereka yang mencecah para sahabat junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti dalam mata hadis tadi, fala tujalisuhum, jangan kamu duduk bersama mereka. Wala tusyaribuhum, jangan kamu minum bersama mereka. Wala tuakiluhum, jangan kamu makan bersama mereka. Wala tunakihuhum, jangan kamu berkahwin dengan mereka. Ini tegahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada mereka yang mencela para sahabat. Kalau orang mencela ulama, ini patut kita ambil iktibar. Bagaimana orang yang mencela para ulama? Perlu kita jauhi mereka yang mencela ulama. Kerana ulama ini warasatul anbiya, para sahabat warasatul anbiya. Jadi orang yang mencela ulama, orang yang mencaci ulama, sepatutnya kita kena jauhi juga. Kalau kita ambil iktibar ini, bukan setakat mereka yang mencela para sahabat saja, mereka yang mencecah para ulama pun sepatutnya kita kena jauhi juga, kerana mereka ini orang yang mengutuk mereka yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ulama mereka yang mendalami pelbagai cabaran ilmu. Siapa kita berbanding mereka? Mereka mendalami ilmu tafsir, mereka mendalami ilmu fiqh, mereka mendalami pelbagai ilmu alam. Sebab itu bukan mudah mereka nak bergelar ulama. Tapi
tiba-tiba kita mencecah para ulama. Kononnya kita lebih hebat daripada ulama. Ini yang berlaku sekarang. Sungguh mendukacitakan. Sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah beroleh kelebihan yang amat tinggi. Yang telah diceritakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kitab-kitab muktabar. Bagaimana diceritakan tentang kelebihan-kelebihan para sahabat, baik di dunia dan baik di akhirat. Siapa kita nak mencecah para sahabat? Sebab itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suruh kita menjauhi mereka yang mencecah para sahabat. Mereka menerima ajaran dan pembentukan rohani daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat dia terima direct daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita hanya menerima ilmu daripada seorang guru. Seorang guru yang bergelar ustaz. Contohnya hadis. Diriwayatkan daripada ulama. Walaupun hadis yang kita terima itu ada sahih, tapi sanad dia tu berjala-jala dah. Tapi para sahabat direct pada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus daripada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dapat menyaksikan peristiwa turunnya wahyu. Mereka dapat melihat mukjizat yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mukjizat Rasulullah, mereka dapat tengok apa kelebihan yang Allah Taala tunjukkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini para sahabat. Peristiwa turunnya wahyu kepada baginda junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada di antaranya yang bertugas menulis wahyu. Kita usahakan nak menulis wahyu, nak menulis Al-Quran. Baca Al-Quran pun merakak-rakak dah. Baca Al-Quran pun sekali setahun khatam dah, subhanallah. Tu pun kalau tidak masuk bulan Ramadan, tak khatam Al-Quran. Bila masuk bulan Ramadan, baru je dah nak membaca Al-Quran, nak terkejar-kejar dah. Tapi lebih baik daripada orang yang tidak baca langsung. Mereka lah juga, yakni para sahabat yang mula-mula mengambil bahagian menjalankan tabligh dakwah. Subhanallah. Mereka menjalankan dakwah Islamiyah sebagaimana yang diperintahkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah saya dakwah ni saya puji orang tabligh, jemaah tabligh. Dia bersungguh berjumpa orang awam menyampaikan dakwah. Mungkin orang lain tak bersetuju dengan saya dah. Tapi usaha yang dilakukan mereka terus berjumpa di lapangan dakwah, turun dah. Ini apa yang kelebihan ada pada orang yang join jemaah tabligh dah. Bukan saya nak suruh kawan-kawan join tabligh, tidak dah. Katanya antara aspek yang terpuji, turun ke medan berdakwah, ajak manusia daripada kejahatan, menuju kepada kebaikan. Walaupun sekadar bagi hanya sepatah dua kata dah. Bagi tahu, jom ke masjid, jom kita solat berjemaah dah. Solat berjemaah. Ini satu aspek yang boleh dipuji dah pada para jemaah tabligh dah. Menyampaikan dakwah sebagaimana yang telah diperintahkan. Ini yang dilakukan oleh para sahabat dah. Direct dah.
direct menjalankan tugasan dakwah yang terus daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkenaan dengan kelebihan para sahabat juga. Para sahabat ini seorang yang mulia. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menceritakan yang maksudnya, sekiranya kamu belanjakan pada jalan Allah emas sebesar bukit Uhud sekalipun, kamu tidak akan dapat mencapai nilai secupak atau setengah cupak yang dibelanjakan oleh para sahabat-sahabatku. Ini antara kelebihan apa yang diamalkan oleh para sahabat. Ganjaran begitu hebat dah. Kelebihan dia pun lain dah, sebab dia secara langsung bermuamalah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala memilih junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk membawa dan menyampaikan agama Islam kepada umat manusia seluruhnya. Jadi tugas dakwah ini telah dinyatakan baik daripada Al-Quran, Sunnah dan kitab-kitab muktabar. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan Allah dan para sahabat ini pewaris utusan yang dibawa oleh junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis ini baginda sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahawa pemilihan yang tersebut tidak terhad kepada baginda sallallahu alaihi wasallam sahaja, bahkan meliputi sahabat-sahabatnya sebagai pembantu-pembantu, kerana para sahabat ini merupakan pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika hayat junjungan besar Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Para sahabat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak wajarlah kita mencecer para sahabat, tidak wajarlah kita mencecer para ulama. Ulama tak boleh nak cecer, apakah sahabat kita layak mencecer mereka? Ini dah patut kita kita ambil tindakan dalam diri kita dah, untuk kita beriman pada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mencintai para sahabat dah, para ahli bait dah, jangan kita caci hina mereka. Bahkan pembantu yang bekerjasama dengan sepenuhnya untuk melaksanakan tujuan yang mulia itu, tujuan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan itu nyatalah bahawa sesiapa yang mencaci salah seorang di antara sahabat-sahabat bermakna ia mengingkari kelebihan sahabat-sahabat yang mulia itu yang telah diakui oleh baginda sendiri, baginda junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seolah-olah kita mengingkari ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kerana kita mencecer sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa niyazubillah. Dengan itu, nyatalah bahawa sesiapa yang mencaci salah seorang di antara sahabat bermakna yang mengingkari kelebihan sahabat-sahabat yang mulia itu yang telah diakui oleh junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga bermakna yang mendustakan apa yang disampaikannya dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ia dengan itu memutuskan hubungannya dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau dengan para sahabat pun kita nak cari balah, kita nak kutuk dah, seolah-olah kita memutuskan hubungan kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memutuskan silaturahim sesama kita pun dah tidak boleh. Memutuskan hubungan silaturahim dengan kaum kerabat, memutuskan hubungan silaturahim
bersama sahabat kita, kawan-kawan kita, rakan-rakan sepejabat, memutuskan silaturahim dengan kaum kerabat kita. Apatah lagi memutuskan untuk kita tidak mengambil iktibar para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita mengutuk, kita mencaci, menghina para sahabat. Ini bukan daripada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita saja memutuskan diri kita untuk tidak berhubung dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita bukanlah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka perbuatannya mencaci sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sewajib-wajibnya perlu dihormati. Dah, wajib kita hormati para sahabat. Nyatalah didorong oleh fikirannya yang tidak siuman. Ini mereka yang mencaci para sahabat adalah mereka yang tidak siuman. Orang yang selalu mencari gaduh, mereka yang akal fikiran dia tidak baik. Karena sentiasa mencari gaduh dengan orang dah. Sudah tentunya fikiran dia kurang elok. Jadi lebih baik jadi orang gila dah. Lebih baik jadi orang gila. Semua orang dah tak ambil peduli dah. Ni kelebihan orang gila. Tapi jangan pula kita nak jadi orang gila dah. Ini yang dinyatakan dalam kitab ini, bahawasanya mereka yang tidak menghormati para sahabat adalah orang yang kurang siuman, orang yang memutuskan silaturahim. Apatah lagi nak memutuskan hubungan dengan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh itu, orang yang tersebut sangatlah wajar ditimpa laknat Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang mencecah para sahabat sewajarnya ditimpa siksaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dicela. Bahkan dicela malaikat, dicela oleh manusia kerana mereka mencecah para sahabat. Wajar ditimpa laknat Allah Subhanahu wa taala dan malaikatnya serta seluruh umat manusia yang menghargai kebenaran dan keadilan. Cacian-cacian terhadap mana-mana sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meliputi apa jua perkataan yang menyentuh sifat peribadi para sahabat. Ada orang mencucur dengan sifat peribadi para sahabat, sedangkan dia tidak pernah kenal para sahabat, hanya melalui pengajian dia, melalui pembacaan dia. Dia tidak pernah berjumpa secara direct para sahabat. Kita tak perlu nak mencaci para sahabat. Macam kita tak pernah kenal dah. Contohnya, tak pernah kenal diri seseorang itu, kita caci mereka dah. Tak pernah berjumpa pun, tapi kita hanya mendengar celaan daripada orang lain, kita pergi tambah pula, mencucuk dah. Mencucuk, menjadi batu api pula dah. Sedangkan kita tak kenal orang tersebut. Kita minta jauh. Apatah lagi perkataan yang menyentuh sifat peribadi, aliran fahaman mazhabnya dan fahaman siasahnya, kerana segala perkara yang tersebut dilakukan oleh para sahabat Nabi junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mulia itu dengan penuh tanggungjawab. Mereka ini penuh tanggungjawab melaksanakan perintah Al-Quran, perintah As-Sunnah yang telah ditujukan kepada mereka, dan pertimbangan akal yang sihat sepanjang mereka berkhidmat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, serta imannya yang kuat sepanjang mereka berkhidmat dengan junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meskipun berlainan di antara seseorang sahabat dengan sahabat yang lain, atau di antara satu pihak dengan yang lain. Mereka sentiasa taat pada pemimpin mereka, iaitu junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan ini nyatalah bahawa besar padanya bagi sesiapa yang memihak kepada salah.
kepada yang memihak kepada salah satu daripada dua pihak para sahabat. Menjadi kesalahan dah. Dengan ini nyatalah bahawa besar padanya bagi sesiapa yang memihak kepada salah satu dari dua pihak sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berselisihan. Dari kalangan para sahabat tu, kita hanya meraih sahabat yang ini sahaja dah. Menjadi kesalahan. Kita kena ambil semua dah. Seperti pihak Ali dengan pihak Muawiyah. Kita nak sokong dah pendapat Sayyidina Ali dah. Kita nak sokong pendapat Sayyidina Muawiyah saja dah. Serta ia mengeluarkan kata-kata yang tidak sihat terhadap pihak yang lain. Kita puji Sayyidina Ali, kita cerca Sayyidina Abu Bakar dah. Kononnya kita tidak suka pada para sahabat yang tersebut dah. Tak boleh lah. Tak boleh. Sebab itulah dalam Islam wujud berbagai fahaman dah, Khawarij dah, Syiah dan sebagainya. Karena mereka tidak bersetuju dah, hanya menyokong sahabat yang mereka nak saja dah. Tu. Minta jauh dah, minta jauh kita terjebak dengan fahaman akidah yang menyeleweng dah. Menyeleweng tersebut dah. Syiah dan sebagainya dah, minta jauh. Serta ia mengeluarkan kata-kata yang tidak sihat terhadap pihak yang satu lagi. Orang yang demikian sudah tentu akan menerima balasan buruk seperti yang dijanjikan dalam hadis ini. Dinyatakan dalam hadis ini tentang keburukan dan hinaan pada orang yang menghina para sahabat. Tak boleh nak duduk sekali dah. Tak boleh nak minum sekali. Tak boleh nak makan sekali. Tak boleh nak berkahwin dengan ahli-ahli di antara mereka. Ini dinyatakan oleh junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara malaikat juga ada yang ditugaskan mengambil nyawa manusia dengan cara-cara yang tertentu. Ini sambungan untuk tajuk seterusnya. Dia kata di antara malaikat juga ada yang ditugaskan mengambil nyawa manusia dengan cara yang tertentu. Cara malaikat mengambil nyawa orang mukmin. Allah Ta'ala berfirman dalam surah An-Nahl ayat 32 yang diantaranya maksudnya orang-orang yang bertakwa diambil nyawa mereka itu oleh malaikat dengan keadaan sebaik-baiknya cara Malikul Maut ambil nyawa. Mereka diberikan oleh malaikat yang tersebut berita gembira dengan katanya, salam sejahteralah engkau dari segala yang menduka cita kamu. Masuklah ke dalam syurga yang Allah Ta'ala janjikan engkau mendapatnya dengan amal-amal baik yang engkau telah lakukan. Ini diceritakan oleh Malikul Maut. Sebelum nak ambil nyawa, dia kata, mu masukkanlah dalam syurga Allah Ta'ala dengan sejahtera dari segala yang menduka cita kamu. Masuklah ke dalam syurga yang Allah Ta'ala janjikan kepadamu kerana akibat daripada perbuatan amalmu, perbuatan amal baik kamu yang telah kamu lakukan sebelum ini. Ini cara Malikul Maut dia ambil nyawa orang yang beriman, orang yang mukmin dan beramal soleh. Allah Ta'ala juga berfirman dalam surah Fussilat ayat 30 yang antaranya bermaksud orang yang mengaku keesaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan rububiyahnya serta terus melakukan apa yang dikehendaki dan dituntut oleh akuannya itu. Bila dia mengaku Allah Ta'ala itu Maha Esa dan dia buat apa yang dia percaya Allah Ta'ala itu Maha Esa, dia tidak menyekutukan Allah, dia tidak mensyirikkan Allah, maka sentiasalah malaikat turun membantu mereka dengan memberi ilham, membuka jalan-jalan kebajikan, buka jalan kebajikan baginya sehingga bila sampai ajalnya datanglah malaikat, malaikat datang yang hendak mengambil nyawanya.
memberi perangsang, memberi semangat pada mereka supaya jangan takut nak menghadapi sakaratul maut, jangan takut menghadapi segala peringkat keadaan hari akhirat. Ini datang malaikat pada mereka yang tidak menyekutukan Allah, mereka yang percaya Allah Ta'ala wujud, Allah Ta'ala beriman dengan sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, beriman dengan segala rukun iman, mentaati Allah Ta'ala, tidak mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tidak mengingkari arahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tidak mengingkari perintah junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai masa solat dia melakukan solat, sampai masa dia buat ibadat puasa dia melakukan ibadat puasa, sampai masa dia mengeluarkan zakat dia mengeluarkan zakat, sampai masa dia diseru untuk menunaikan haji di Baitullah Haram dia pergi menunaikan haji. Maka orang ini didatangkan oleh malaikat. Malaikat memberi semangat pada dia. Bila sampai ajalnya, malaikat berkata pada dia perkataan perangsang supaya tidak takut pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan apa yang akan dihadapi pada akhirat diceritakan oleh malaikat padanya, jangan kamu takut akan peringkat-peringkat di akhirat. Inilah kata-kata perangsang pada mereka. Dan jangan pula berduka cita meninggalkan apa yang kamu suka di dunia. Allah Ta'ala sayangnya pada mereka. Malaikat pergi jumpa mereka ini, jangan kamu sedih meninggalkan anak pinak kamu. Jangan kamu sedih meninggalkan harta-harta kamu di dunia. Jangan kamu sedih meninggalkan segala harta mewah atas dunia ini, serta menyuruh mereka bergembira dengan mendapat syurga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Diberitahu pada mereka akan gembiralah mereka ini akan syurga yang Allah Ta'ala janjikan kepada mereka di akhirat. Allah Ta'ala dah janjikan syurga pada mereka supaya mereka tidak terpinga-pinga bila mati duduk fikir dunia lagi dah. Inilah orang mukmin yang beriman dengan sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Ta'ala Maha Esa, tidak mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, melakukan segala urusan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Inilah dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dihadirkan malaikat waktu dia nak cabut nyawa, diberi kata-kata perangsang. Subhanallah. Sebagai penghargaan, malaikat mari pula. Oh ya, ada. Inilah sebagai penghargaan kepada kebaikan yang mereka telah lakukan, amal mereka sebelum ini. Jadi, buatlah amalan sebaik mungkin. Waktu duduk di dunia, waktu diberi kesihatan, buatlah kesihatan, buatlah amalan kebajikan. Sungguh-sungguh dah. Jangan tunggu sakit baru nak buat taubat pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jangan kita tunggu waktu nak capai umur 40 baru rasa nak insaf. Tak apalah, waktu muda ni kita enjoy. Lepas tua nanti kita bertaubat lah. Jangan dah. Kita kena ingat, ajal Allah Ta'ala itu dia datang secara tiba-tiba dah. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Apabila datang ajal pada seseorang kamu, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun, tidak akan diperlewatkan walaupun sesaat, walaupun 1 jam, walaupun 1 minit. Wala yastaqdimu, tidak akan didahulukan walaupun sesaat, seminit, sedetik sekalipun. Ini janji Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap manusia akan merasai kematian. Tak kira siapa. Ustaz Din ke, siapa-siapa sekalipun akan merasai mati. Jadi beramal solehlah kamu dah sebelum kamu ditimpa azab kubur, sebelum kamu menghadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala dah. Cara-cara malaikat mengambil nyawa orang kafir dan orang-orang zalim. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-An'am ayat 93 dan dalam surah Al-Anfal ayat 50 dan juga dalam surah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayat yang ke-27.
Yang di antaranya diceritakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maksudnya orang-orang yang berlaku zalim, menganiayai dirinya sendiri, zalim terhadap dirinya sendiri atau makhluk-makhluk yang lain. Amatlah dahsyat keadaannya pada ketika masing-masing menderita sakaratul maut. Ingatlah, waktu kita berada di dunia ini, janganlah kita berlaku kezaliman pada orang lain. Waktu kita menjadi ketua jabatan, jangan kita buat kezaliman pada anak-anak buah. Waktu kita jadi pemimpin, waktu kita jadi ketua keluarga sekalipun dah, berlakulah adil. Jangan kita sekali-kali berbuat zalim pada anak-anak kita dan sebagainya. Baik berlaku zalim pada binatang, berlaku zalim pada tumbuh-tumbuhan. Dah, perlu kita elakkan kerana kita akan menerima penderitaan pada sakaratul maut. Sekiranya masing-masing tidak bertaubat sebelum itu, tiap-tiap seorang disesa oleh malaikat yang datang hendak mengambil nyawanya dengan memukul muka dan seluruhnya. Memukul muka dan seluruh badannya sambil malaikat itu berkata kepadanya, keluarkanlah dan lepaskanlah dirimu dari penderitaan ini kalau engkau dapat berbuat demikian. Subhanallah. Pada saat ini bermulalah masa engkau menerima balasan azab seksa yang menghinakan kamu kerana engkau telah mengatakan yang bukan-bukan terhadap Allah Subhanahu Wa Taala, serta pula engkau telah berlaku sombong, takabur, wa niyazubillah, tidak mahu menerima dan tidak mematuhi ayat-ayat perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Ini diceritakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dah diceritakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada orang yang berlaku zalim, orang yang menganiayai orang lain, menganiayai diri sendiri ataupun makhluk lain. Apabila masing-masing diambil nyawanya oleh malaikat sambil memukul muka, sambil memukul muka dan seluruh badannya, tidaklah ada sebarang cara yang boleh mereka lakukan untuk melepaskan diri daripada azab yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mengenai keadaan seseorang pada ketika didatangi oleh malaikat yang hendak mengambil nyawanya, dan ada diterangkan dalam hadis yang berikut. InsyaAllah kita berkongsi untuk hadis yang tersebut tentang keadaan malaikat mengambil nyawa pada hadis yang seterusnya, insyaAllah. Jadi setakat itulah perkongsian untuk kali ini. InsyaAllah jika omong panjang, kita berjumpa pula pada untuk sesi akan datang. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullahal azim wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu wa rasuluhu a'lam.